الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة، ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وكل الزمان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kuliah maghrib pada malam ini akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Samsudin Siddiq.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب يسر ولا تعسر، ربي أتمم بالخير. Mari sama-sama kita mulakan majlis kita dengan membaca kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. اللهم زدنا علما نافعا وألحقنا بالصالحين. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yang dimuliakan Tuan Imam, ahli tanpuasa masjid, datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan sina jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT. InsyaAllah dengan izinnya kita sambung pelajaran tasawuf kita, Syiarus Salikin juzuk yang keempat. Cetakan Singapura, muka surat 202. Muka surat 202. Sambungan daripada pendetilan atau secara tafsil zuhud dalam bidang perkahwinan. Kita sambung situ. Ini yang terakhir ni, zuhud dalam bidang perkahwinan. Dalam bidang makanan kita tak zuhud. Bidang pakaian kita tak zuhud. Bidang tempat tinggal pun tak zuhud. Bidang perabot rumah keperluan juga tak zuhud. Tapi bidang perkahwinan ni nampak ada zuhud sikit lah. Sebab dia isteri 4 pun masih zuhud lagi. Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu sezuhud-zuhud sahabat. Isteri dia 4 dan dia punya hambanya ada lebih pada 10. Jadi kalau yang satu ni bilangan tu zuhud lah. Tapi lebih pada 1 masih zuhud lagi. Tentang bilangan tu insyaAllah termasuk dalam zuhud. Tapi pula dalam memilih isteri tu pula, orang zuhud ni dia tak pilih yang cantik-cantik. Walaupun Rasulullah suruh kahwin, pilihlah perempuan li jamaliha, wali hasabiha, wali nasabiha, walidiniha. Kata Rasulullah, fazfar bizatiddin. Kamu utamakan dulu pilihan yang kuat agama, yang itu kebelakangkan. Jadi orang zuhud tu kalau tentang memilih isteri pula, dia tengok agamanya. Tapi kalau dapat 4 itu memang susah cari, senang dapatlah. Cantik lah, keturunan bagus lah, orang bangsawan lah, kuat agama pula. Tapi dalam 4 tu yang agama tu diutamakan. Baik, itu kata ulama ni, ya, Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah ta'ala dia berkata, Az-zuhdu bin nisa ay yakhtar al-mar'ata duna, ya, au yatimata
alal mar'ati al-jamilati syarifati. Berzuhud terhadap pilihan wanita bererti lebih memilih wanita yang kurang elok, kurang cantik. Dan wanita yang yatim kalau boleh. Daripada wanita yang rupawan, yang cantik, lagi pula syarifah, lagi pula berkedudukan ataupun pangkat syarifah. Kalau dalam Arab tu syarifah tu keturunan Said. Ada keturunan orang baik-baik Rasulullah SAW misalnya. Baik, orang zuhud memilih itu. Kalau yang ni barangkali kita tak zuhud juga. Kita pilih yang cantik. Baik, itu mengenai tentang perkahwinan. Al-Junaid Al-Baghdadi, ya, rahimahullahu ta'ala, dia berkata, ahabbu lil muridi al-mubtadi alla yashghala qalbahu bisalasin wa illa ya taghayyara haluhu. Apa dia? At-takassubu wa talib wa talabul hadis wa tazawwuj. Kata Junaid Al-Baghdadi, seorang tokoh ulama tasawuf, ya, lebih disukai bagi seorang murid yang mubtadi. Murid itu maknanya orang yang menjalani jalan akhirat yang baru permulaan, ialah hatinya tidak diganggu oleh 3 perkara. Jadi hati kita, kalau kita mula-mula nak masuk dalam lapangan tasawuf ni, jaga 3 ni jangan mempengaruhi hati kita. Apa dia? Jika tidak, kalau kita tak jaga 3 ni dipengaruhi hati kita, keadaan kita boleh berubah. Mungkin tak jadi tasawuf. Tak jadi mubtadi itu, maka patah belakang nanti. Sebab kita mubtadi ni mula bergerak tu ke depan biar dia meningkat. 3 ini boleh mempengaruhi kita. Pertama, usaha mendapatkan rezeki. Jadi bila kita berusaha, kalau yang baru mula-mula kita nak tasawuf ni pun mengganggu juga. Kerana ia boleh mengganggu hatinya daripada berzikir dan beribadat. Mungkin zikirnya kurang, mungkin ibadatnya pun kurang. Kalau kita bekerja, memenuhi keperluan kita nak mencari rezeki yang lebih misalnya. Kalau keperluan itu memang wajib. Ini yang lebih daripada keperluan itu. Jadi kalau yang kita yang mula-mula ni boleh jadi terganggu. Yang kedua yang boleh jadi terganggu, menuntut ilmu hadis dan menuntut ilmu fardu kifayah. Bukan ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah. Kalau kita yang mula-mula ni nak kita tasawuf, boleh jadi terganggu juga. Ya, yang mana boleh mengganggu hati daripada zikrullah dan daripada beribadah. Ibadatnya mungkin kurang, zikirnya pun kurang sebab kita nak menumpukan dalam pengajian kita. Pengajian ini bukan pengajian fardu ain, ya, pengajian fardu kifayah. Padahal fardu kifayah tu tidak diwajibkan atas setiap mukallaf. Itu cuma sebahagian daripada masyarakat saja. Jadi boleh mengganggu yang kedua. Yang ketiga, kata Junaid Al-Baghdadi ini, berkahwin. Berkahwin boleh mengganggu juga. Kalau yang mubtadi, yang baru macam kita ni baru nak berjinak-jinak dengan tasawuf ni. Kerana biasanya orang yang mubtadi, orang yang baru mula nak berjinak-jinak dengan tasawuf itu, diganggui hatinya oleh perkahwinan. Daripada zikrullah, dia mungkin kurang zikir. Dan daripada berbuat ibadat, ibadatnya mungkin terganggu sedikit. Jadi 3 ni kata Junaid, jagalah. Tapi kalau dia tak mengganggu, bukan dilarang pula. Tapi 3 ni hati-hati. Kepada mubtadi. Tapi pada orang yang sudah muntahi, yang dah tinggi, ini berbeza daripada gulungan arifin. Orang yang sudah sampai pada peringkat ma'rifatullah yang muntahi, yang sudah naik ke peringkat atas. Muntahi ini mana yang tertinggi di atas, yang tidak diganggui lagi oleh apa-apa daripada zikrullahnya dan berbuat ibadatnya. Cari rezeki pun tak mengganggu. Ya. Mengaji tinggi macam mana pun tak terganggu. Berkahwin pun tidak terganggu. Sebab dia dah mantap dalam segi zikrullahnya dan segi ibadahnya. Mereka yang sudah muntahi ini, sudah tinggi ke atas. Tapi yang permulaan tadi, ada perhatian 3 tu. Kadang-kadang berkahwin itu wajib.
Berkahwin itu kadang-kadang wajib bagi orang yang kuat syahwatnya terhadap wanita. Dan jika ia tidak berkahwin, saya akan menyebabkan dia berzina nanti. Maka kahwin itu dimestikan pada dia. Seperti yang telah disebutkan di dalam pembicaraan mengenai perkahwinan di dalam bab yang kedua dahulu. Dalam tajuk bab yang kedua dalam kitab kita ni dalam bab perkahwinan tu dulu. Kadang-kadang kahwin itu wajib. Bukan mengganggu lagi dah bagi orang yang muntahi ini. Mengenai harta yang boleh merealisasikan semua kelima-lima perkara. Baik mencari harta pula buat ulasan secara umum. Dah habislah itu semua. Perbincangan detail. Makan, pakaian, kediaman, perabot rumah, perkahwinan. Dah diletakkan secara detail perenggannya yang zuhud. Baik, kita boleh buat kesimpulan lah. Yang 4 sebelum perkahwinan ni, nampak tak lulus semua. Yang perkahwinan ni, bilangan tu agak lulus. Bilangan tu lulus lah. Allahu Akbar. Jadi dia nak ulas pula mengenai harta yang boleh merealisasikan semua kelima-lima perkara yang telah disebutkan itu. 5 tu tadilah. Makan, pakaian, tempat tinggal, perebut rumah dengan perkahwinan. Kalau kita ada harta, tujuannya untuk menyempurnakan yang 5 tu tadi. Pasal itu asasnya kita ada tu. Makan, pakai. Ya. Maka orang yang zuhud, dia zuhud dalam 5 itu secara keseluruhan, diharuskan mengambil harta yang diperlukan saja. Dia boleh berharta, tapi yang diperlukan saja. Termasuk yang diperlukan untuk menafkahi orang-orang yang wajib, dia ditanggung nafkahnya. Untuk diri dia dan orang yang wajib ditanggung di bawah jagaan dia nafkahnya. Dia boleh ambil harta mencukupi untuk itu. Ya, seperti yang telah disebutkan di dalam pembicaraan mengenai zuhud terhadap harta dulu. Ya, yang terdahulu itu apa dia? Jika ia berpencarian, dia bekerja, berusaha untuk mencari rezeki, maka hendaklah ia berusaha sekadar untuk mendapatkan perbelanjaan bagi sehari semalam sahaja. Itu peringkat yang paling tinggi. Mengikut martabat yang tertinggi. Itu zuhud tentang mencari harta untuk keperluan dia. Untuk keperluan orang yang di bawah tanggungjawab dia. Ya. Kewajipan dia itu mencari 1 hari 1 malam. Itu kalau dicari sakat itu saja keperluan. Itu zuhud paling tinggi. Jangan lebih. Kalau lebih boleh tak? Boleh. Dia sekadar mendapatkan perbelanjaan untuk sebulan atau 40 hari sahaja, itu mengikut pertengahan. Kalau dicari bekerja untuk 1 bulan atau sampai 40 hari, itu zuhud lagi pertengahan. Kalau sekadar mendapatkan perbelanjaan untuk setahun mengikut martabat yang paling rendah, atau kalau dicari untuk setahun, perbelanjaan itu zuhud lagi, tapi yang paling rendah. Atau dalam harta untuk melaksanakan 5 perkara yang kita sebut tadi. Makan, pakai, tempat tinggal, perabot dan perkahwinan. Subhanallah. Jadi tasawuf tu macam tu. Boleh sampai setahun. Kita cari untuk cukup belanja 1 tahun. Itulah kalau kita kira dulu. Kalau seorang tu 3,000 sebulan. 12 kali 3. 3,000. Seorang 3,000, 12 kali 3, 36,000 untuk setahun. Kalau seorang misalnya, kalau seorang 3,000. Tapi dulu yang 3,000 tu kita letak keluarga tu ya. Keluarga tu pun keluarga kecil, bukan keluarga besar. Kalau keluarga anak 10. Baik, lebih kurang macam itulah dia punya piawainya tu. Maksudnya setahun tu masih zuhud lagi. Kalau bab harta untuk nak merealisasikan yang 5 perkara itu. Jika diusahakannya untuk mendapat perbelanjaan lebih daripada setahun, saya terkeluarlah ia daripada semua martabat zuhud itu. Jadi tak zuhudlah kita kalau lebih pada setahun. Harus juga bagi orang zuhud di martabat ini, maknanya boleh orang martabat yang paling bawah ni, yang setahun dia punya perbelanjaan tadi, yang mana tidak kuat bertawakal, ya berpegang terus dengan perbelanjaan untuk selama setahun itu. Boleh? Kalau tak kuat dia punya tawakal pada Allah SWT, boleh
Setahunlah kita siapkan simpanan kita. Dan dengan syarat ia bersedekah mana yang lebih daripada perbelanjaan untuk setahun itu. Atau keperluan yang untuk tadi, setahun itu, katakanlah 36,000 misalnya. Lebih pada 35,000 atau lebih pada keperluan, dia cari dapat. Tapi jangan disimpan, itu disedekahkan, diimpakkan pada jalan lain. Sebab untuk dia 1 tahun tu dah ada. Macam tu. Boleh, lebih boleh, tapi lebih daripada keperluan, dibelanjakan, diimpakkan. Berhubung dengan kemegahan. Kemegahan ni maknanya kedudukan lah, pangkat. Boleh tak kita berpangkat? Orang yang zahid diharuskan, dibenarkan menerima kemegahan pangkat kedudukan ini sekadar yang boleh menyampaikan hajatnya kepada 5 perkara. Tadi harta boleh sampai menyampaikan yang 5 itu tadi. Pangkat juga boleh, tapi untuk merealisasikan yang 5 itu tadi. Yang telah disebutkan itu, yang 5 tadilah. Makanan, pakaian, tempat tinggal, perabot dan perkahwinan. Seperti mendapatkan kemegahan, kemegahan ni kedudukan atau pangkat yang memberi manfaat kepada dirinya supaya berfaedah pada dirinya dan kepada kaum muslimin seluruhnya. Kalau dia pegang jawatan itu, dia bermanfaat untuk dia dan muslimin umum. Atau yang boleh menolakkan mudarat daripada dirinya. Dia bila pegang pangkat itu, dia boleh menyelamatkan diri daripada mudarat. Selamat dia. Kedudukan tu. Dan ataupun daripada kaum muslimin yang mahu dianiaya oleh mereka. Dan dengan pangkat itu dia boleh menyelamatkan muslimin umum daripada dianiaya oleh orang lain yang berpangkat besar. Yang ada kekuatan nanti. Bila dia ada kedudukan, dia boleh menghalang. Bukan diri dia selamat. Bukan diri dia saja jauh daripada mudarat. Orang muslimin umum pun kalau dia berpangkat, dia boleh selamatkan. Dengan membawakan perkara-perkara kepada raja atau kepada orang ramai agar menyampaikan hajatnya. Jadi kalau dia ada pangkat, dia boleh mengadu pada raja yang lebih tinggi lagi dan juga dia boleh menyelamatkan atau memberitahu kepada orang ramai yang boleh menyampaikan hajatnya. Apa dia hajatnya? Keperluan dia dan keperluan orang muslimin itu, keperluan tu yang bermanfaat, yang baik-baik. Dan keperluan muslimin itu daripada mudarat, daripada dianiaya, daripada orang. Jadi boleh ambil jawatan. Ini tuan-tuan, kalau kita rujuk surah Yusuf. Kata Nabi Yusuf, aku bukan sakat penasihat. Lantik aku jadi perbendaraan negeri Mesir ni. Inni hafizun alim. Aku boleh menjaga dan boleh mengawal dan aku tahu menguruskan ini semua. Jadi meminta jawatan itu dibenarkan. Kalau untuk manfaat diri dan manfaat umum. Tu kalau kita baca surah Nabi Yusuf tu dia macam tu. Dicakap pada Menteri Mesir tu macam tu. Perdana Menteri Mesir. Biar aku jadi Perdana Menteri. Sebab dia boleh menyelamatkan dan boleh mempertahankan mudarat muslimin. Atau kena betul-betul tu tahu. Jujur, amanah betul-betul tu. Bukan kepentingan, bukan apa. Untuk keselamatan dan untuk menyelamatkan kemudaratan. Diri sendiri dan orang ramai seluruhnya. Kalau ada orang yang berpangkat besar yang kuat, dia tak boleh memudaratkan, dia boleh pertahankan. Macam tu. Itu kalau ulasan As-Syahid Said Qutb dalam tafsirnya Jilal Quran. Ya. Walaupun ada hadis Nabi SAW menyebutkan, kata Rasulullah, siapa yang minta jawatan, jangan diberi jawatan. Tapi kata As-Syahid Said Qutb, kalau dah tak ada orang yang boleh menyelamatkan masyarakat, tak ada orang yang boleh menyampaikan ataupun membangunkan kebaikan pada masyarakat, maka dia itu terkecuali daripada hadis Rasulullah SAW. Sebab tak ada orang lain lagi. Atau panjanglah cerita Said Qutb tu. Kalau kita rujuk pada Zilal Quran, dalam mengulas tentang cerita Nabi Yusuf. Yang akhirnya Nabi Yusuf jadi Perdana Menteri Mesir. Dia dapat menguruskan ekonomi Mesir yang dimimpikan oleh Perdana Menteri Mesir Al-Aziz. 7 ekor lembu gemuk
dimakan oleh 7 ekor lembu kurus. Rupanya zaman makmur tu, kata Nabi Yusuf, kena jimat sebab kita akan menghadapi zaman, kalau sekarang ni zaman apa? Zaman inflasi 7 tahun ke depan. Baik. Jadi oleh sebab itu, berhubung dengan kemegahan pangkat ini dibenarkan walaupun dia orang zuhud. Sebab nak memberikan manfaat kepada dia dan umum. Nak menyelamatkan dia dan menyelamatkan orang ramai. Kalau dia ada pangkat, ada kedudukan, dia boleh bertahan. Kalau tak ada, tak boleh bertahan. Arti kemegahan itu ialah, apa dia maksud kemegahan itu? Memenangi hati manusia. Kalau dia ada pangkat, senang dia cakap. Kalau tak ada pangkat, nak cakap apa? Jadi bila pegang itu, senang kita nak menyelesaikan masalah. Memenangi hati manusia. Kerana manusia takut kepadanya. Bila ada dia kemegahan jawatan, manusia takut. Atau kerana kehebatannya. Sebab bila dia ada pangkat, dia hebat. Dan mereka, manusia umum, mengasihinya. Yang mana menyebabkan tersampailah hajatnya itu. Jadi bila begitu, maka nak merealisasikan yang 5 perkara tadi, makanan, pakaian, tempat tinggal, perabot, dan kekeluargaan, perkahwinan itu tadi, dapat diselesaikan. Kalau tak ada jawatan, tak ada kemegahan itu, kita cakap je orang tak dengar. Itu tasawuf tu. Jadi jangan pula bila kita tasawuf ni, serah je lah. Kita ni dilanyak orang pun tak tasawuf lagi dijaga gitu. Tetapi bagi orang yang salik, orang yang sedang menjalani jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, sayugialah tidak mencari kemegahan dunia. Kemegahan itu bukan untuk dia bermegah-megah untuk keduniaan. Dia untuk dunia dan akhirat. Memadalah baginya itu dengan kemegahan memperbanyakkan zikrullah dan ibadat saja. Serta berikhlas kepada Allah SWT saja. Atau jangan ganggulah itu. Tapi kalau untuk menyelamatkan umum, dia kena ambil juga. Walaupun dia orang tasawuf. Jadi kalau ditanya Abu Bakar itu tasawuf tak? Tentulah tasawuf. Tapi dipegang jawatan khalifah. Baik, begitulah. Wallahu alam, kata penyusun kitab kita Syekh Abdul Samad Pelimbang. Baik, selesailah. Itu pendetilan mengenai tentang secara tafsil zuhud dalam 5 perkara itu. Maka kita masuk pada pasal yang kelima, kalau dapat kita habiskan pada malam ini, mengenai alamat dan tanda orang zuhud tu apa dia tanda dia. Ini mudah sedikit lah kan. Yang itu, yang kita bincang dulu, itu pendetilan itu memang susah kita nak tersangkut dalam makam zuhud ini. Dalam 5 bab tu. Tapi tanda ni boleh kita lihat. Alamat atau tanda zuhud itu ada 3, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Al-ula yang pertama, Allah yapraha bimawjudin wala yakhzana ala mabqudin. Tanda orang zuhud tu macam mana? Keadaan dia tenang. Ya, alamat yang pertama tanda orang zuhud ialah tidak bergembira dengan yang ada. Kalau ada, dia tak seronok padanya. Dan tidak berduka cita padanya yang tidak ada padanya. Kalau tak ada pula, dia tak sedih. Dia tenang. Itu tanda orang zuhud. Jadi, kebaikan orang zuhud ni tenang. Seperti firman Allah SWT dalam suratul Hadid ayat 23. Likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Kata Allah SWT, agar kami tidak berduka cita itu, agar kamu tidak berduka cita terhadap apa yang telah meninggalkan kamu. Yang tak ada, yang luput pada kita tu, jangan sedih. Itu orang zuhud. Dan kamu tidak bergembira dengan apa yang datang kepada kamu. Yang kita dapat tu, jangan bergembira kita. Itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keadaan dia tenang saja. Kalau bahasa sekarang, kalau dapat, hori-hori. Kalau tak dapat, putus asa jangan. Dapat tak dapat sama saja. Atau tanda zuhud yang pertama. Imam Al-Ghazali berkata lagi, yang kedua, as-thaniyatu
ayyastawiya indahu zammuhu wa madihuhu. Fal awalu alamatul zuhdi fil mal, wasani alamatul zuhdi fil jah. Itu tengok. Alamat yang kedua, orang zuhud ialah sama kepadanya. Orang yang mencela dia pun dia terima. Dan orang yang memuji dia pun dia terima. Sebab itu semua datang daripada Allah SWT. Jangan bila orang cela dia marah, bila orang puji dia kembang. Jangan. Itu bukan zuhud namanya. Orang zuhud dicela pun ya terima. Saya memang banyak kekurangan. Alhamdulillah, terima kasih. Ucap terima kasih pula tu. Kalau dipuji orang pun, dia sama macam tu juga. Dia tidak kembang. Malah dia, ini semuanya kurniaan Allah SWT. Haza min fadli Rabbi. Ini kurniaan Allah SWT. Liyabduani an ashkura am akfur. Allah nak menguji aku bersyukur ataupun aku ingkar. Atau Nabi Sulaiman, bila diberikan kuasa boleh memerintah dunia. Allahu Akbar. Yang pertama itu zuhud harta. Kalau dia dicela orang dengan harta ni, tak ada masalah apa-apa. Sebab harta tu tak ada kait-mengait. Untuk dia berbangga, tak ada. Ini semuanya kurniaan Allah SWT. Amanah Allah SWT. Malah kadang-kadang dia susah hati kalau ada harta. Kalau dia dicela orang, itu mengenai tentang harta. Yang kedua itu tanda zuhud pada kemegahan. Kalau dipuji orang, dia ada kedudukan misalnya. Ada kemegahan, bermakna ada tempat kedudukan. Dia sama saja. Tak ada. Sebab kedudukan itu, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Mulia jatuh itu ketentuan Allah SWT. Naik turun itu ketentuan Allah SWT. Jadi itu semua daripada Allah SWT. Apa dia susah? Atau tanda orang zuhud. Wah. Jadi mengenai tanda yang ketiga pula, Al-Ghazali berkata, al-alamatus salisatu ayyakuna unsuhu billahi ta'ala wal ghalibu ala qalbihi halawatut ta'ah. Alamat yang ketiga, kata Al-Ghazali, hatinya orang zuhud itu jinak dengan Allah SWT. Maksudnya mesra dengan Allah SWT. Unsu itu maknanya jinak, mesra dengan Allah. Allah beri pun bersyukur. Allah tak beri pun dia bersabar. Sebab itu semuanya daripada Allah SWT. Dia tak ada masalah apa-apa. Itu maknanya unsun itu. Unsuhu itu mesra. Jinak hati dengan Allah SWT. Dan lari daripada dunia. Dia kalau boleh dia mengelak. Lari dia daripada dunia. Maksudnya dia tak nak ambil keuntungan dunia ni. Kalau bahasanya, yang tak ada nilai pahala, dia tak nak. Yang haram itu memang dunia dah. Memang dah. Itu beres dah. Yang halal, yang mubah, yang dibenarkan. Tapi tak ada pahala, sia-sia. Dia pun tak nak. Yang halal, yang mubah membawa kepada kerosakan pun dia tak nak juga. Itu namanya dunia itu. Yang ghalibnya, yang biasanya pada hati orang zuhud ialah kemanisan melakukan amalan-amalan ketaatan. Yang dia seronok tu, manis dia taat pada Allah SWT saja. Jadi tentunya orang zuhud ni cantik, bagus, kemas. Jadi keadaannya tenang. Ada dan tak ada sama. Dapat tak dapat itu ketentuan Allah SWT. Dia mesra dengan Allah SWT. Kata Al-Ghazali lagi, ya, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala telah menukil daripada orang-orang arifin. Daripada orang-orang yang ma'rifatullah. Orang yang kenal Allah tu Rabb dia, diri dia, hamba Allah SWT. Iza ta'allaqal iman bizahiril qalbi ahabbat dunya wal akhirata jami'an wa amila lahuma wa iza batanal imanu fi suwaida'il qalbi wa basharahu abghadad dunya falam yandur ilaiha wa lam ya'mal biha. Kata Al-Ghazali dipetik pada kata-kata orang arif billah, apabila iman telah bergantung di kulit luar hati. Iman ada, tapi di kulit luar hati. Tidak duduk di dalam hati. Okey, baguslah. Nescaya ia cintakan dunia dan cintakan akhirat seluruhnya. Dan ia beramal untuk kedua-duanya. Dia untuk bahagia dunia dan akhirat. Itu kalau iman dia bergantung di kulit luar hati. Tapi apabila iman itu masuk ke dalam batin, ke dalam hati,
batin hati dan sebati dia dengan hati. Kalau iman itu sudah di dalam, nescaya bencikan dunia, tidak akan memandang dunia dan tidak akan beramal untuk di dunia, ditumpuk untuk akhirat saja. Dia begitu pula. Itu yang kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Dunia ada di tangan, jangan ada di hati. Di hati Allah SWT saja. Kerana inilah di antara doa Nabi Adam AS yang berbunyi. Nabi Adam, datuk nenek kita, dia berdoa, Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon padamu keimanan yang sebati dengan hati aku. Biar iman itu di dalam hati. Jangan iman di luar-luar. Di luar itu pun kira iman juga, tapi dia tak sebati dalam hati. Kalau sebati dalam hati, di dalam hati, maka itulah yang didoakan oleh Nabi Adam. Supaya dia begitu. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, Man sagala binafsihi sagala anin nas. Wahaza maqamul amilin. Wa man sagala birabbihi sagala an nafsih. Wahaza maqamul arifin waz zahidin. Wala buddha. Wala buddha. Waw tu jangkanya tak ada tu ya. Wala buddha ayyakuna. Tak ada waw dekat situ. Waw tu pun tak ada baris. Dia mungkin tercetak saja. Ayyakuna fi ahadi hazainil maqamaini. Maqamuhul awal ayyusghila nafsahu binafsihi. Wa inda zalika yastawi indahul madhu wazammu wal wujudu wal adamu. Kata Abu Sulaiman Ad-Darani, barang siapa sibuk dengan dirinya, ia tidak sibuk dengan manusia-manusia lain. Kalau dia perhati, jaga, awasi diri dia, dia tak sibuk dengan orang lain lah. Sebab dia tumpu pada diri dia saja. Inilah makam golongan orang yang beramal ibadat. Abid tu dia macam tu. Abidin tu. Dia tak kisah. Orang lapar ke, orang tenggelam ke, orang banjir ke, dia sajalah. Tak bagus juga macam tu. Dia kena tengok sekitar kita tu. Jangan sendirian je. Itu namanya SS tu namanya. Sok sendiri. Subhanallah. Jadi itu orang yang beramal, orang abid dia macam tu. Tapi barang siapa yang sibuk dengan Tuhannya, kalau dia sentiasa dengan Allah SWT, nescaya ia tidak sibuk dengan dirinya sendiri. Dia mestilah dengan orang lain juga. Inilah makam golongan orang arifin dan orang zahidin. Jadi orang zuhud tu dia bukan mementingkan diri sendiri. Juga dia dengan orang lain di sekitar dijaga. Pertama, keluarga. Yang kedua, jiran. Yang ketiga, kalau dia jadi ada kemegahan yang dipangkat tadi, orang-orang yang di bawah dia tu dijaga tu semua. Itu orang arifin dan zahidin. Kedua-dua makam ini tidak boleh dielakkan. Makam yang pertama tu pun kadang-kadang ada. Makam yang kedua ni pun juga menjadi juga pada kita. Tapi makam yang pertama tu ialah seorang itu sibuk dengan dirinya sendiri. Dan ketiga itu, ya sama saja kepadanya pujian dan celaan. Orang ini dipuji pun dia sama, dicela pun dia sama. Peduli apa dia kata, aku ibadat dia lah banyak-banyak. Itu yang pertama. Ya, wujud dan adam, ada dan tak ada, atau adanya sesuatu dan tiada, itu sama je pada dia. Tapi orang yang sibuk dirinya dengan Allah SWT, maka dia memikirkan dirinya dan persekitaran. Jadi itu orang arifin, orang zuhud. Jadi orang zuhud ni bagus. Kalau dibanding dengan orang abid yang banyak ibadat, dia tak kira orang lain. Tapi orang zuhud, walaupun tadi susah nak cari zuhud, tapi zuhud ni begitu dia. Dan orang arif billah dia macam tu. Dia, hati dia dengan Allah SWT. Bila dengan Allah SWT, semuanya berhubungan dengan Allah SWT. Orang lain pada dia pun makhluk Allah juga. Jauh pada dia pun makhluk Allah SWT juga. Semuanya diambil perhatian. Yahya bin Mu'az rahimahullah ta'ala berkata, alamatul zuhdi as-sakha'u bil mawjud. Pula ni tanda-tanda orang zuhud ni, ya. Tanda orang zuhud itu ialah murah hati dengan harta yang ada. Allah. Orang zuhud
Harta yang ada pada dia tu dia murah hati nak bagi orang. Dia tak makan pun tak apa. Dia tak pakai pun tak apa bagi seorang. Itu tanda orang zuhud tu. Itu namanya hatinya zuhud. As-sakha bil mawjud. Dia murah hati dengan apa yang ada pada dia. Makanan ke, pakaian ke, apa-apa semua kemudahan. Dia kenang orang lain, orang zuhud. Aduh. Ibnu Khafif dia berkata, alamatu wujudir rahati fil khuruj minal milki. Tanda orang zuhud ni, alamat orang zuhud atau tanda zuhud itu ialah sila. Kita beri laluan azan dulu. 2-3 hadis saja lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, kita tamatkan ya. Tanda zuhud itu syakha bil mawjud. Pemurah dengan apa yang ada. Hati dia itu pemurah. Dia tak ada nak memikirkan sangat apa semua. Yang kedua, alamatul wujud rahah fil khuruj minal milki. Itu daripada Khafif punya.
Alamat orang zuhud itu, ia lega hati dia, rehat hati dia, lapang hati dia bila mengeluarkan harta daripada milik dia. Tak ada masalah apa-apa. Hati dia rehat, lapang. Kata si Khatib lagi, az-zuhdu huwa uzufun nafsi anid dunya bila takallupin. Zuhud itu ialah menjauhkan diri daripada dunia tanpa bersusah payah. Tak ada dia susah payah, tak ada dengan syarat itu, syarat ini tak ada. Bila dunia, benda yang ada di dunia ini yang tak membawa sedikit keuntungan di akhirat, itu dunialah. Dia tak ada nak susah-susah apa sebab tak ada apa. Tinggal aja. Tak ada masalah dia. Tak ada rasa rugi, tak ada rasa apa, tak ada. Itu kalau bab dunia ni macam dunia tu maknanya yang tak ada sedikit pun keuntungan untuk kita hidup akhirat. Yahya bin Mu'adz rahimahullah ta'ala berkata, alamatul zuhdi sadasun, amalun bila ilaqatin, wa qawlun bila tama'in, wa izzun bila riyasatin. Kata ulama ni Yahya bin Mu'adz, alamat atau tanda zuhud itu ada 3. Pertama, amalan tanpa pergantungan kepada sesuatu. Dia buat amal. Kalau itu amal saleh, jangan nak fikirkan apa-apa dapat. Jangan dipikirkan untung, rugi, jangan. Amal saleh tu kita buat. Tak ada kait apa-apa. Kalau bahasa tasawuf tu, nak minta pahala pun dia tak ada. Kalau itu amal saleh, buat je. Soal pahala itu Allah yang janji. Hadis yang sebutkan, terpulang pada Allah dia nak bagi, tak bagi. Jadi jangan dikaitkan dengan apa-apa. Bila alaqatin, tak ada kait-mengait dengan apa-apa. Buat saja. Kalau larangan itu larangan, tinggalkan saja. Jangan tanya apa-apa. Pasal itu tak boleh dah. Itu yang pertama. Yang keduanya, wa qaulun bila tama'in. Kata-kata tanpa perasaan tamak. Dia bercakap itu bukan nak membulut, bukan nak tamak ni mana yang membujur lalu melintang patahlah. Tak ikut peraturan. Tak. Kalau dia cakap pun yang benar. Tak ada nak menguntungkan diri, tak ada. Nak Allahu Akbar. Atau orang zuhud tu dia macam tu. Tak ada nak Allahu Akbar. Macam itulah. Jujur punya cakap dia. Tak ada nak menggambarkan dia tamak. Nak yang tak dibenarkan dia nak juga. Tak ada. Yang ketiganya wa'izzun bila riyasatin. Ketiganya kemegahan diri. Dia ada kedudukan, dia ada pangkat. Tapi tanpa merasa dia sebagai pengetuaan. Tak ada rasa dia ketua. Itu semuanya kurniaan Allah SWT. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Kedudukan pangkat itu kurniaan Allah SWT. Man tasha', siapa yang dikehendaki oleh Allah. Wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha'. Allah nak angkat, Allah angkat. Nak turunkan, Allah turunkan. Biadikal khair. Di kudrat Allah SWT lah. Di tangan Allah SWT lah. Dalam kuasa Allah SWT lah. Ya, al-khair, kebaikan. Macam tu. Jadi dia ada kemegahan, ada kedudukan, tapi dia tak rasa dia ketua. Itu dinamakan dia tanpa pengetuaan, tak rasa jadi ketua dia. Sebab itu amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Misal itu orang zuhud. Jadi kalau kita baca pendetilan zuhud dulu susah, kita nak sampaikan makanan, pakaian, kediaman, perabot. Yang ada perkahwinan tadilah zuhud. Sebab satu saja. Itu kalau pantun sahabat-sahabat kita di Kalimantan. Isteri 1 wajar. Isteri 2 belajar. Isteri 3 mengajar. Isteri 4 banjar katanya. Isteri 5 kurang hajar. Itu pantun dia orang lah kan. Saya hafal tu pantun. Baiklah. Itu mungkin ada. Tapi bila kita tak dapat tu susah. Cuba kita tengok alamat ni. Mungkin melatih, mengasuh kita nak pergi ke martabat zuhud. Hati pemurah. Apa yang ada, kita murahkan hati kita. Lepas tu kalau kita murahkan itu, hati kita lapang. Tak ada nak kesal-kesal, tak ada nak takut apa-apa. Rahah fil huruj minal milki. Milik kita yang kita belanjakan itu, hati kita lapang. Dan, ya,
Kita menjauhkan diri daripada dunia tu tanpa bersusah payah. Memang itulah hidup kita. Dunia ni makna yang tak menguntungkan hidup kita di hari akhirat. Tapi kalau yang menguntungkan dunia ni juga, itu kita baikilah dia. Kemudian seterusnya yang 3 tadi. Kalau dia beramal tak ada kait dengan apa-apa. Kalau dia bercakap bukan nak meraih, bukan nak tamak, bukan nak mengaut orang punya, bukan. Dia bercakap benar pula. Jujur punya. Dan kalau dia diberikan kedudukan kemegahan, dia tak rasa dia sebagai ketua. Malah dia rasa dia khadam kepada orang ramai. Maksudnya berkhidmat. Baik. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Nanti akan datang kita masuk bab yang kelima. Dah habis zuhud tu bab tauhid dan tawakal. Jadi sakat itu dulu untuk malam ini. Mudah-mudahan. Ini mudah aja pada malam ini. Kita tangguh dengan surah Wal-As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تصلى العشاء.